Hari ini kita bersama dengan individu yang lebih layak untuk bercakap tentang perkara ini, iaitu Dr. Mansur Ramli ataupun lebih dikenal sebagai Dr. Manti TDI. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Kali ini kita bercakap tentang topiknya bahaya ketuat kemaluan ataupun ketuat kelamin. Ya. Itulah bila sebut isu kemaluan, kelamin ni suka banyak menyendiri, tak nak beritahu kepada orang lain. Betul. Dan kadang-kadang tu ada yang mengambil ringan. Bila tak buat self check orang kata kan. Jadi awal ni mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita dulu tentang isu masalah ketuat kelamin ini. Terima kasih banyak. Ketuat kelamin sebenarnya ramai orang ada. 10 lelaki, 9 ada. Oh, okey. Dia membawa virus tu bersamanya. Daripada 9 tu, 3 keluar simptom. Ya. Dan berbahaya sekali. Ketuat kelamin ini disebabkan oleh human papillomavirus dan dia akan menjangkiti isterinya, dan itulah satu-satunya virus yang menyebabkan kanser kepada wanita. Ya, ramai orang tak tahu hari ini sebenarnya kanser pangkal rahim disebabkan oleh virus ketuat yang ramai orang tak tahu. Okey. Terus saya nak tanya soal sebab doktor mulakan dengan fakta 9 daripada 10 lelaki. Doktor tak sebut tadi kan daripada wanita. So soalan saya asas ni, adakah ianya bermula daripada lelaki? Ketuat kelamin banyak berlaku kepada lelaki berbanding wanita. Okey. Dan lelaki lebih banyak presented sebab dia keluar. Yang wanita dia masuk ke dalam dan menyebabkan kanser pangkal rahim. Jadi kita dapati bahawa ketuat kelamin ini nampak di lelaki. Dan lelaki bila dia bersama dengan wanita, dengan pasangannya, dia akan masuk ke dalam dan menyebabkan ketumbuhan dekat pangkal rahim. Jadi daripada 9 yang ada tu, kebanyakan boleh hilang sendiri. 3 daripada 9 itu saya yang keluar sebagai ketuat. Dan kita tanpa kita sedar sebenarnya, setiap hari bila kita bersama, kita akan menjangkiti pasangan kita tanpa kita sedar. Jadi kita sendiri kena ada kesedaran juga, awareness itu daripada diri kita tentang ketuat kelamin ni, ya doktor ya? Betul. Jadi bercakap tentang ketuat kelamin ini, bagaimana keadaannya, ataupun kadang-kadang kita macam rasanya dia macam rashes biasa ataupun ruam biasa, tapi sebenarnya ketuat kelamin itu bagaimana? Ketuat kelamin ni sebenarnya adalah sejenis ketuat. Sama macam ketuat kat tangan, ketuat kat kaki, ketuat kat badan. Cuma bila dia duduk di kelamin, kita panggil dia ketuat kelamin. Dia disebabkan oleh virus, HPV, human papillomavirus. Adik-beradik dia lebih daripada 100. Jadi yang keluar kat luar tu jenis lain, yang masuk kat dalam tu jenis lain. Jadi bila kita tengok tak nampak, kebanyakan tangan kita kat tempat-tempat yang tersembunyi, tempat yang gelap, yang suam tu dia ada. Cuma dia akan keluar bila betul-betul dia ada orang yang ada masalah yang kesihatan, kencing darah tinggi ataupun immunocompromised, orang yang lemah pertahanan badan, maka dia akan keluar. Orang yang kurang jaga kebersihan, kerja tempat-tempat yang kotor, tak cuci betul-betul, jadi dia akan keluar. Sebab tu kanak-kanak kat kampung-kampung kita dulu ramai orang kena ketuat. Main sana, main sini, kotor sana, kotor sini, main dengan ayam, main dengan kucing. Itu nampak kat tangan. Daripada tangan dia boleh pergi ke dalam. Jadi bila pergi ke dalam, bergaduh suami isteri, katanya awak ada perempuan lain. Saya pernah jumpa, daripada kaki dia garu-garu naik ke tangan. Garu-garu pakai kelamin, pergi kat kelamin pula. Pergi kat isteri pula. Gitu. Jadi kita nak kenal kelamin ketuat ni sebenarnya bila dia timbul pun kita kenal. Tak timbul tak kenal. Sebab itulah wanita kita galakkan ambil vaksin. Vaksin tu boleh dapatkan untuk mencegah jangkitan kemaluan ketuat dan mencegah kanser. Satu-satunya kanser yang boleh dicegah ada dengan vaksin adalah kanser pangkal rahim. Sebab itu wanita amat digalakkan dan ianya juga telah pun dilakukan satu inisiatif oleh kerajaan untuk memastikan supaya wanita mengambil vaksin ataupun vaksin HPV di sekolah. Betul. Dalam konteks ini juga saya nak bertanya berkaitan tentang virus HPV tadi itu kan. Adakah ianya memang satu virus memang secara semula jadi berada dalam badan seorang manusia, ataupun ianya berlaku disebabkan faktor-faktor lain yang menyebabkan virus itu terhasil dan aktif? Dia berada di luar. Di kawasan-kawasan yang bila kita kata agak kurang bersih, tangan, kaki, kemaluan yang tersembunyi, yang gelap, yang suam, yang lembab, dia memang suka duduk kat situ. Kita jarang garu bahagian lain, kita garu bahagian bawah aja. Masa kita shave, masa kita datang bulan, masa kita bersama, kadang-kadang kita kurang bersih sebelum dan selepas. Masa tu dia berjangkit. Dia tak masuk dalam, dia berada di luar. Dia berada di luar. Masa kita salam dengan orang, kongsi slipper. Lepas tu kita kat rumah kita kadang-kadang kat lantai yang basah, dekat asrama. Kita salam-salam dengan orang tu, dia boleh kena. Dia boleh berjangkit.
agak mudah juga Sangat cara mudah. berjangkitan ketuat kelamin ni, Doktor, ya? Ya. Jadi apa lagi simptom-simptom lain, Doktor, kalau kita terkena ketuat kelamin? Ketuat ni simptom dia tak macam demam, dia tak demam. Dia tak demam. Jadi dia timbul. Bila timbul baru kita nampak. Dan ramai orang ambil sambil lewa kecil tu kan, dia main-main dulu pakai kepit kuku dulu, kat bahagian-bahagian yang tersembunyi tu dia simpan dulu. Terutama bahagian kelamin lagilah malu. Nak cakap dengan isteri takut isteri marah kata perempuan lain. Betul. Ya, dia diam dulu kan. Entah-entah ada perempuan lain pun betul, entahlah lagi tidak kan. Ada yang lelaki bagi kepada lelaki, ada perempuan bagi kat lelaki, lelaki bagi kat isteri. Jadi yang bagi ketuat kelamin ramai orang sembunyi. Sebab malu, tak tahu nak jumpa kat mana. Takut orang pandang negatif, takut isteri marah dan sebagainya. Jadi dia akan nampak bila keluar saja, tak nampak tak keluar. Tak keluar tak nampak. Okey, untuk penyakit kelamin ni, adakah ia merupakan sebahagian juga daripada penyakit STD? Dia bila mana penyakit itu boleh merebak bila kita bersama, sexual transmitted disease dikatakan sebahagian daripada. Maksudnya ketuat bila ada di kelamin, bila kita bersama dan menjangkiti pasangan, maka dia dikategori sebagai STD selain daripada gonorrhea, syphilis, HIV dan herpes dan sebagainya. So ketuat kelamin adalah dikategorikan dalam kategori sexual transmitted disease. Okey, kalau dah masuk dalam sexual transmission disease, adakah ianya berjangkit itu melalui hubungan intercourse saja ataupun ada juga cara lain yang boleh menyebabkan terjadinya ketuat kelamin ni, Doktor? Sentuhan juga, skin to skin. Tangan dia ada ketuat, dia pegang isteri dia bahagian kelamin isteri, jangkit. Jadi bila dia bersama boleh pergi ke mulut. Bila bersama boleh pergi ke mulut. Sebab tu ketuat ni daripada tangan, daripada kaki pergi ke tangan dia pegang isteri dia bahagian kelamin, boleh jangkit bahagian lembab. Yang suam, yang tersembunyi, itu dia akan jangkit. Jadi isteri je pula, daripada isteri bagi kat suami je pula. Jadi bila dia bersama suami dengan isteri dia ke isteri dia lah. Asalnya tidak. Asal daripada jari. Pergi kat suami isteri dia pas kat. Bila kata daripada kelamin kepada kelamin seseorang, baru dikategorikan sebagai seksual. Kalau daripada tangan ke kelamin, tak. Daripada tangan ke tangan, tak. Okey. Gitu ceritanya. Dah jelas berkata bagaimana cara jangkitan tu. Cuma dalam konteks tadi kita ada sebut berkata tentang bagaimana strategi kerajaan kepada wanita secara khususnya digalakkan mengambil suntikan HPV ataupun Gardasil. Memandangkan faktor tadi, lelaki lebih banyak mengalami simptom ni tetapi barangkali tidak kerana mudah nak dikelihatan. Adakah sebenarnya suntikan HPV ataupun Gardasil ini juga perlu diambil oleh kaum lelaki? Soalan yang bagus. Wanita boleh mendapat kanser disebabkan ketuat. Lelaki tak dapat. Maksudnya ketuat yang ada pada lelaki dia presented kat luar sebagai ketuat saja. Very less dia menjadi kanser kepada lelaki. Tetapi dia boleh menyebabkan tersembunyinya kepada wanita yang menyebabkan kanser. Jadi lelaki yang ada simptom, yang kerap, yang banyak jadi ataupun dia memang ada simptom tu, kita galakkan dia ambil. Ataupun siapa-siapa yang ada banyak partner. Lelaki yang ada banyak partner, dia sendiri tahu dia ada partner sana, partner sini, kita galakkan dia ambil. Siapa-siapa yang tak ada partner pun dia risau, dia boleh ambil juga. Tapi dia tidak menghalang dia kena kanser sebab ketuat lelaki tidak menjadi kanser, ketuat kepada wanita jadi kanser kat dalam pangkal rahim. Kesimpulannya digalakkan sekiranya berkemampuan. Ataupun ada risiko. Ya, digalakkan lelaki pun juga mengambil juga ni vaksin dan juga wanita juga ya. Okey, Doktor, apabila kita ketahuilah simptom-simptom dan bila dah terkena. Jadi bagaimana ini didiagnosis ketuat kelamin itu sebenarnya? Diagnosis tu selalunya secara klinikal. Maksudnya fizikal kita tengok nampak baru ya. Nampak kita tengok itu kita kenal itu memang ketuat. Nombor 2 kita boleh ambil sampel. Ambil sampel untuk ke makmal, kita boleh tengok under mikroskop, histopatologi kita nampak memang ketuat. Selalunya adalah secara klinikal. Dia tak ada cek darah tak nampak. Cek air kencing tak nampak, X-ray tak nampak. Sebab tu biasanya nak kena tunggu nampak di luar, secara fizikal baru boleh disahkan. Betul. Itu cara yang paling mudah. Okey, baiknya. Dalam konteks ni, ada pandangan mungkin disebutkan tadi, kerana nampak kalau di luar tangan mungkin akan nampak buruk. Tetapi kalau di kawasan alat sulit, barangkali orang luar tak nampak, jadi mengambil ringan. Kerana barangkali tak rasa apa-apa sekadar ada di luar, tak cantik pun sendiri yang nampak. Malah ada yang mengambil pendirian pun sikap tidak mahu berjumpa dengan doktor klinik untuk menyelesaikan masalah ini. Sekiranya dibawa kepada pakar perubatan, apakah tindakan yang selanjutnya akan diambil oleh pakar perubatan untuk memastikan supaya barangkali ianya dapat mengurangkan risiko atau barangkali dapat mengurangkan ataupun isu ini terus berlaku? Okey, pertama bergantung kepada keterukan. Ada orang datang sebiji, ada orang datang banyak, ada terus. Okey. So kalau ketika dia besar tu kita tak ada pilihan, terpaksa kena buat.
Krioterapi, pakai nitrogen cair untuk burnkan dia, ataupun kita buat laser terus buang dia. Kalau dia betul-betul banyak, memang tak ada peluang untuk kita nak apply ubat. Tapi kalau satu kecil-kecil halus, kita boleh cuba letak ubat dulu. Ada ubat titis untuk macam kampung dulu letak getah betik, orang kampung dulu tradisional. Sekarang kita ada ubat, memang kita ada ubat boleh letak, cuma ubat tu berasid, tak boleh letak banyak, letak sikit-sikit dan rajin, sikit dan rajin. Lepas tu jaga kebersihan. Kita boleh cuci, nasihatkan dia pakai garam untuk scrub sebelum mandi. Ni benda yang orang tak tahulah. Garam tu boleh matikan anak-anak dia. Tapi bila dah bapak memang tak boleh lah, bapak memang kena buang. Yang anak-anak yang mana 9 yang ada tadi tu yang belum naik, kita mandi, kita ambil garam halus, kita scrub dulu, baru kita mandi. Ataupun kat tempat kerja kita ambil sanitizer COVID yang ada alkohol tu, boleh matikan anak-anak dia. Letak sanitizer COVID, cuci kat situ. Supaya dia yang kecil tu boleh diletakkan ubat dan kita cegah dia sebelum dia membesar. Tapi kalau dah besar ke rumah, kita kena laser dia, buang dia tertutup. Okey. Bercakap tentang prosedur yang doktor cakapkan tadi, menggunakan laser dan sebagainya. Adakah ianya sakit ataupun painful ataupun bagaimana? Lelaki ni paling takut itulah nak jumpa doktor sebab sakit. Ya, sebenarnya prosedur laser ni ada banyak. Ada juga yang kecil. Ada doktor yang letak krim, 6 krim saja. Okay. Ada yang tak letak langsung, dia biarkan itu saja. Tapi bagi saya selalunya benda tu sakit. Sama ada laser yang CO2 atau laser yang potong untuk buang semacam-macam sunat tu, tetap sakit. Saya bagi bius dulu. Bius di tempat-tempat yang kita ada tu baru kita ni lah. Biasanya bius tu berkesan dalam 3 hingga 5 saat je dia berkesan. Sekejap je. Macam sunat lah gitu. Okay. Kalau katakanlah seseorang itu lepas tengok rancang kita ni kan, terus buat self-checking. Bagus, terus buat self-checking dan perasan memang ada. Dan mengambil tindakan untuk merawatinya. Adakah mereka ini perlu merujuk kepada klinik ataupun hospital punya pakar dalam bidang STD ataupun mana-mana klinik ataupun klinik kesihatan boleh untuk menyelesaikan masalah ini? Kita boleh terus berjumpa dengan doktor mana-mana saja, tak perlu pakai STD pun tak apa. Tapi kita boleh minta pandangan doktor ataupun terus ke farmasi. Kalau siapa yang malu untuk nak jumpa dengan doktor halus-halus kecil-kecil lagi kan, sama dekat mana bahagian tangan atau bahagian kelamin, kita boleh beli ubat tu kat farmasi dan pastikan kita letak sikit tapi kerap. Jangan letak banyak sebab dia akan burn area tu. Jangan beli kat online, beli kat farmasi ataupun doktor. Kita boleh letak dia sikit dan kerap-kerap. Dia akan burn, dia akan mati sampai akar. Kalau malu berjumpa dengan doktor. Kalau kita rasa comfortable jumpa dengan doktor, doktor akan bagi ubat tu dulu. Apa nama ubatnya tu? Biasanya kita boleh beli kat farmasi ubat ketuat, dia banyak nama lah. Dia ada asid dalam tu, salicylic, ada hanya mention itu saja kepada farmasi ada Colomac, ada LG Cornwall. Farmasi akan ada beberapa nama senarai. Di dalam tu ada salicylic acid, kita boleh letak. Jangan beli online, beli dengan farmasi ataupun dengan doktor. Dia akan ajar, insya-Allah. Pastinya beli ubat yang berdaftar dengan KKM juga. Kalau tidak nanti yang dah teruk tu jadi makin teruk pula. Okey. Saya nak bercakap tentang gaya hidup juga. Kerana difahamkan tadi faktor kesihatan dan juga kebersihan itu merupakan faktor antara penyebab utama juga dalam berlaku isu ini. Soal gaya hidup, berbalik kepada sebab disebut tadi lelaki kan 9 tu angka besar daripada 10 tu sebenarnya. Gaya hidup lelaki, adakah sebabkan itu menyebabkan faktor ini berlaku? Sebagai contoh, ada lelaki ini secara general yang di lapangan yang barangkali tidak mengetahui aspek kebersihan. Pakai seluar dalam pun kadang-kadang 2-3 kali diulang-ulang. Kadang-kadang ada yang perkara begini nampak macam remeh tetapi itu realiti yang berlaku. Adakah faktor-faktor sendiri ini yang menyebabkan lelaki menjadi penyumbang utama berlakunya isu ini? Lelaki ni kerja di luar. Banyak benda yang melibatkan kebersihan kepada diorang. Kerja-kerja yang kat luar, ada pakai safety shoes, ada yang kerja kontraktor, ada yang kadang-kadang tak ambil kesihatan tentang kebersihan. Jadi diorang mudah terkena. Jadi apa yang perlu diorang buat macam saya cakap tadi, selepas habis kerja tu, kita bersihkan betul-betul tempat-tempat yang kita rasa kemungkinan mudah berlaku. Tetapi sekiranya ketuat tu melibatkan bahagian kelamin, kita masuk fasa kedua. Pastikan jangan banyak pasangan. Walaupun kondom tu boleh menghalang jangkitan kuman ke bahagian lebih dalam, tetapi ketuat tu tidak berada di bahagian yang di hujung saja. Dia berada ke ari-ari. Jadi walaupun kita pakai kondom untuk bersama lelaki bersama dengan wanita, dia masih lagi ada area ke ari-ari yang boleh menjangkiti. Kita tak ada kondom yang tutup semua. Jadi yang penting sekali selain daripada kita mencegah menjangkiti pasangan, kita jaga kebersihan dan dapatkan rawatan yang cepat. Dan yang bagus, dapatkan vaksin, terutamanya wanita. Ramai orang tak dapatkan vaksin lagi. Selepas ini kita bercakap bagaimana kesan sekiranya dibiarkan begitu melarat dan tanpa apa-apa tindakan untuk merawatnya, dan nak tahu kesannya semuanya akan dimaklumkan oleh doktor selepas ini. Dan berehat seketika. Kembali.
Terima kasih anda terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia, dan tadi kita berkongsi dengan anda berkenaan tentang bahaya ketuat kemaluan. Jadi kita nak sambung lagi bersama dengan Dr. Man. Jadi Dr. Man, ni saya curious ataupun nak tahu jugalah ya, apabila kita dah merawat untuk ketuat kemaluan ini, jadi adakah mungkin ada risiko yang berjangkit kembali ataupun terjadi lagi? Selalunya dia tak hilang habis. Yang kita buang tu yang nampak mata kasar. Okey. Kalau kita teropong mikroskop pun kita tak nampak. Virus tu sangat halus. Kebanyakan dan majoriti kes dia akan datang semula. Dia akan datang semula. Jadi pencegahan tu penting. Okey. Hampir 99% datang balik. Cuma kalau sekiranya kita dapat beritahu dia awal, dapatkan vaksin, pencegahan betul-betul, cuci betul-betul, bersih betul-betul, datang jumpa kita balik kalau ada, insya-Allah dia tak jadi banyak macam tu. Macam saya pesan tadi tu, selepas kita operation, selepas kita laser dia, selepas kita rawat dia ataupun dia dah sembuh, kita pastikan, saya selalu pesan cuci dengan air garam ataupun garam halus untuk buat scrub sebelum mandi, ataupun cek selalu, isteri cek isteri, suami cek isteri, hari-hari cek tengok. Jadi kita cucikan dia bersih-bersih, insya-Allah dia tak datang. Insya-Allah saya boleh jamin, insya-Allah dia tak datang balik. Walaupun sebenarnya dari segi klinikal, dari segi ni dia memang akan datang balik. Okey. Doktor, HPV vaksin salah satu inisiatif yang boleh untuk membantu bagi menyelesaikan perkara ini. Kalau saya melalui bacaan saya, perlu diambil HPV vaksin ni ada 3 kali suntikan yang mereka perlu lalui dengan jeda masa tertentu. Selepas komplit ataupun selesai 3 suntikan ini, adakah sudah cukup untuk seorang individu itu mempertahankan diri daripada terkena dengan virus ini, ataupun ada jeda masa yang dah expire, kena buat lagi sekali ni? Bagaimana doktor? Okey, selalunya vaksin ni untuk kanak-kanak sekolah ataupun anak-anak sekolah kita bagi 2 dos. Untuk yang dewasa kita bagi 3 dos. Dan kajian menunjukkan dia boleh tahan antara minimum 6 tahun up to 10 years lah. Tetapi kebanyakan kita kalau kita dah ambil tu selalunya should be akhir. Dia takkan kosong. Dia tak kosong. Cuma kalau nak buat protection, kita boleh dapatkan booster after 6 years to 8 years boleh dapat balik. Dan selain daripada itu juga untuk wanita kita akan pastikan dia kena follow up buat pap smear every year untuk pencegahan. Pencegahan untuk mencegah dia daripada kanser. Jadi injection saja tak cukup. Kita buat pap smear untuk wanita tu sebenarnya kita nak tengah tengok kanser. Setiap kali buat pap smear tu kita nak tengok kanser, nak tengok kanser. Sebab lelaki kita tengok kat luar, wanita tak boleh. Jadi selain daripada kita dapatkan vaksin, kita kena follow up wanita juga. Saya selalu sebut pasal ni supaya majikan-majikan kat luar sana kita dapat buat sesuatu benda untuk membantu wanita supaya kita boleh dapat sekurang-kurangnya kalau tak dapat kanser pun tak kena ketuat kat luar yang dibawa oleh suami. Kita boleh dapatkan minta Kementerian Pembangunan Wanita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan buat supaya kita dapat bagi free, tak payah bayar 550 kali 3. Saya menggalakkan kabar, saya menyuruh majikan kat luar sana buat promosi khas. Buat promosi khas, panggil semua staf turun ataupun bagi bayaran panel. Panel tak cover vaksin. Kami tak pasal vaksin. Kalau sekiranya percuma, ramai orang nak ambil. Vaksin ni dah lama tak semacam vaksin COVID, tak ada masalah, tak ada komplikasi apa-apa. Dia cuma sakit sikit saja. Tapi sekiranya majikan-majikan kat luar sana bekerjasama membantu untuk memberi vaksinasi kepada semua kaki tangan, bagus. Masuk dalam panel. Ataupun kita dapatkan Kementerian Kesihatan percuma. Kan? Ini satu inisiatif yang boleh dilakukan kerana ia terkait soal kesihatan dan terkait soal kesihatan, terkait juga soal produktiviti. Betul. Ini akan membantu juga sebagai produktiviti kepada syarikat. Baik, saya dapat juga tadi disebut wanita kesan buruk dia adalah mendapatkan kanser. Lelaki, bagaimana kesan paling buruk? Lelaki, walaupun risiko untuk kanser untuk lelaki itu ada. Ketuat untuk lelaki, walaupun di kelamin, dia boleh dapat kanser juga. Cuma risiko dia sangat-sangat kurang. Jadi untuk lelaki ni sebenarnya dia adalah orang yang utama untuk memastikan supaya isteri dia tak kena. Sebab dia yang akan pergi menjumpai isteri dia ataupun pasangan dia. Wanita tak akan dapat daripada sendirinya. Jadi kalau kita dapat merawat lelaki, suami ni pastikan dia bersih dan cantik dan tak ada ketuat, insya-Allah maka selamatlah isteri. Jadi kita nak rawat suami dulu. Wanita kita cegah. Tetapi lelaki ni pastikan dia sentiasa orang kata apa, tidak ada ketuat, maka insya-Allah selamat dua-dua orang. Okey. Sedikit saja ringkas doktor, memandangkan ni isu berkaitan lelaki dan wanita dan juga suami dan isteri. Dan sebut juga tadi tu macam lelaki ni antara penyumbang lah kepada wanita kan. Jadi untuk kita melandaikan isu ni supaya tidak dianggap sebab ini salah tafsirkan oleh pasangan suami dan isteri dan juga nak dapatkan hubungan itu
kekal aman kan dan saling membantu satu sama lain. Nasihat doktor juga kepada pasangan suami dan isteri supaya memandang isu ini bukanlah satu isu yang boleh meretakkan rumah tangga, tetapi adalah satu isu yang sepatutnya kita saling membantu antara sesama lain. Itu besar sekali. Doktor yang selalu banyak jumpa pasangan ni, bagaimana? Okey, saya pernah kerap kali juga berjumpa pasangan suami isteri bergaduh di klinik saya bila dia membawa isterinya, suaminya. Selalunya suami tak datang, lelaki tak datang sendiri. Kebanyakan kes saya isterinya yang jumpa dan bawa suaminya. Lelaki jarang jumpa. Jadi saya memandang kes ini kita kena bersama-sama bekerjasama, jangan bergaduh sebab benda ni sebenarnya kadang-kadang saya pernah jumpa kes daripada kaki pergi ke tangan, pergi ke kelamin dan menjangkiti isteri. Saya rasa kita kena bagi peluang untuk kita sama-sama merawat penyakit ini dan jangan bersangka buruk sebab penyakit ini bukan daripada semestinya suami kita adalah perempuan lain. Kadang-kadang daripada tempat lain. Kita positif dulu dan kita rawat dia, insya-Allah sama-sama kita boleh okey. Dan pihak lelaki semua sama juga kena jaga kesihatan dia juga, pastikan tidak berjangkiti isteri. Ya, itu dia. Yang penting suami ke isteri ke sama-sama menjaga peranan masing-masing. Betul. Saya kira saling mengingatkan di antara satu sama lain juga. Dan yang penting bila pokoknya dah Sheila, jaga kebersihan. Betul. Itu pokoknya. Terima kasih kepada Dr. Manti GDI atas perkongsian ini. Saya kira sekarang ni dah ada ni kejap lagi dengan bang. Jom nak cek sekejap. Okey. So kita nak berehat sebentar. Kita ada VT untuk anda kembali selepas ini.